Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini, hari Ahad, 6 hari bulan 3 2022, 3 Syaban 1443, kita berada di tepi Masjid Ibnu Abbas. Yang bangunan yang kita duduk ni nama dia Maktabah, Perpustakaan Ibnu Abbas. Kalau dia buka boleh masuk dalam tu, banyak makhtutat Quran-Quran lama, kitab-kitab dia panggil makhtutat, manuskrip lama ada dalam tu. Dan depan kita ni Masjid Abdullah bin Abbas, mengambil sempurna seorang sahabat besar yang duduk di sini. Walaupun kedatangannya dia mutaakhir. Tempat yang kita duduk ni, semua kawasan ni lah dia panggil At-Taif. Sebab apa nama dia Taif? Asalnya nama dia panggil Wadi Wajh. Sebab nama dia Taif tu kerana orang Taif ni dia buat kubu pertahanan. Taif maknanya kawasan orang tak boleh masuk. Itu nama dia Taif. Dan jarak di antara dia dengan Mekah hanya 80 km. Waktu di Mekah panas berasak kata orang, di sini sejuk. Kerana itu zaman dulu pentadbiran kerajaan negara ni, bila mari musim panas dia akan pindah ke Taif. Daripada Riyadh ni ke Taif. Orang Mekah mari duduk di Taif. Pejabat parlimen, kabinet dia duduk di sini. Mufti pindah ke sini. Zaman itulah, sebelum zaman Ekon ni, duduklah atas dunia mana pun lagu tu berlaku sejuk. Jadi diceritakan, saya cerita ada yang ada dalam cerita. Dikatakan bahawa ketika Nabi Ibrahim selesai bina Kaabah, dia berdoa, warzuq ahlahu minas samarat. Jadikan negeri Mekah ni, cuba ayat kan. Ayah. Jadikan negeri Mekah ni, ij'al hadzal balada aminan min binal bidayah. Rabbi ja'al hadzal balada aminan, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Jadikan negeri Mekah negeri yang aman, dan rezekikan kepada penduduknya buah-buahan. Jadi kontra dia punya doa Nabi Ibrahim dengan awal kedatangan dia datang ke Mekah. Dia kata, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggal sebahagian zuriat aku di bumi yang tidak ada pokok. Selesai bina Kaabah, selesai daripada dia tinggal, kemudian dia minta doa supaya jadikan negeri Mekah ni aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan jadikan dia ni penduduk dia ni dibawa buah-buahan daripada negeri yang kering kontan, buah-buahan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kebun orang Mekah di Taif. Sehingga ada riwayat, Ibnu Katsir bawa riwayat, ada kata riwayat ni riwayat Israiliyah, agak riwayat yang tidak jelas lah dari sudut sanad, tapi dikatakan bahawa malaikat pergi ambil sebahagian daripada bumi Syam, buat mari tawaf Mekah. Sebab tu nama dia Taif, mana negeri bumi yang ditawaf. Tapi cerita tidak sahih. Tapi kita ceritalah supaya tuan tu kalau dengar apa ni pun tahu cerita. Tak jelas tu. Mana dia bawa mari letak sini, seolah-olah teknologi pertanian di Syam ada sini. Buah delima ada, buah anggur ada, buah banyak buah-buah yang persamaan dia ada di sini. Sampaikan buah kaktus pun ada. Budak-budak punya dengan kaktus sengih suka. Dia tak tahu pokok berduri tu. Nak makan buah dia tu, kalau kita nak buka dia kena pakai sarung tangan. Kalau tidak ambil kat duri sini. Yang kita tengok arnak duk makan di dalam kartun tu cerita lain tu. Maka yang pentingnya bila Nabi SAW datang kali pertama, Nabi ke mana tadi? Ke Taif, berjumpa dengan ru'asaul qabail, ketua-ketua kabilah, tidak mendapat sambutan, sehinggalah Nabi dihalau, dipukul. Nabi SAW berhenti berehat ketika sebelum turun ke Mekah di kebun kepunyaan Utbah dan Syaibah, anak kepada Rabi'ah. Yang masuk Islam di sana siapa?
Adas. Ingat nama Adas. Baik. Itu kali yang pertama. Sesalah bila Nabi turun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berhenti di satu tempat nama dia Nakhlah. Nakhlah ni dalam perjalanan balik. Dan sebelum sampai Nakhlah, Nabi kita berhenti di satu tempat nama dia Qarnum. Qarnus Sa'alib. Waktu saya tulis buku Mekah, ada khilaf ulama situ. Ada kata Qarnun di sini sampai di Qarnun Manazil, tempat kita nak pergi miqat nanti. Ada kata Qarnun ni dekat dengan nak masuk Mekah tu, dekat dengan Mina tu. Tak apalah mana-mana tempat. Bila sampai di situ, tiba-tiba bunyi gegaran di langit. Kau, Nabi tengok, rupanya malaikat Jibril turun. Bersama dengan malaikat Jibril, dia panggil Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit. Kalau kita kat ketua eksekutif bukit turun. Malaikat bagi tahu, ya Rasulullah, kami di langit ni berasak duk tengok Nabi kena hina di Taif. Tapi wahyu belum turun, belum membenarkan, kami tengok saja dululah. Kemudian Nabi diperkenalkan dengan Malakul Jibal, ketua malaikat bukit. Dia kata, ya Rasulullah, sebelum turun tadi kami mesyuarat dah tu, nak ambil Jabal Akhshabaini, dua bukit batu yang besar di Mekah. Jabal Akhshabaini, bukit Abi Qubis, bukit istana tu. Nak ambil bukit tu dengan bukit sebelah dia tu, nak ambil dua bukit ni, nak mari hempak atas kepala puak-puak Saqif yang telah hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni setiap malaikat ikut kategori dia lah. Malaikat jaga bukit, nak ambil bukit dah. Malaikat yang jaga angin, hantar angin je lah, campur habis rumah-rumah orang sini. Nabi bila dengar cadangan yang, iyalah, itu perasaan daripada malaikat. Kita dengar pun ada perasaan kita tak? Kalau aku ada masa tu, aku tak apa buat ni dah. Berasa juga nak nampak tu. Jadi Nabi SAW, tuan-tuan, rahmatan lil alamin. Nabi kata, la, kalau itu tujuan nak ambil bukit, nak hempak atas kepala korek, la, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah. Nabi kata, aku mengharapkan Allah Ta'ala akan keluarkan daripada zuriat puak-puak Saqif ni orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan bayangkan, rahmatan lil alamin. Jadi malaikat naik saja, tak jadi angkat bukit. Allahu Akbar. Banyak lagu mana kalau kita, berapa bukit agak nak? Tanya mula malaikat dah, dua je. Tak padan dengan pukul dengan batu ni. Jadi Nabi kita tolak. Dan dalam perjalanan turun balik itu, jumpa dengan jin di Nakhlah. Jumpa dengan jin masuk Islam. Kita kata alhamdulillah. Waktu ana mari melawat sini nak buat buku Mekah tu, kita duk cari kat mana Nakhlah, cari-cari jumpa di sana. Waktu tu sampai dah malam maghrib, kita bawa kereta, budak-budak ni kecil lagi. Anak ni balik ke Malaysia darjah 3, mana umur 8 tahun. Sini awal, sekolah sini 6 tahun darjah 1. Lebih cepat, kita 7 tahun. Orang Arab lebih matang dah. Pasal tu umur dia 9 tahun boleh mari hid dah. Orang Arab kalau nikah awal tu tak boleh. Malaysia je dia pupuk sis je duk karut je. Baik, cerita lain. Mana kita ni? Nakhlah. Bila sampai di Nakhlah maghrib, ada sebuah masjid. Orang kata ni Masjid Nakhlah. Kita pun tengok tempat jin masuk Islam situ. Anak apa berhenti tu bagi salam. Assalamualaikum. Kok ada tu imam situ? Tak ada tu imam. Sudah kata. Nak bagi salam kali yang kedua bimbang, takutnya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak-agak. Orang lari kita dah. Kena kawasan jin jawab. Jin kita tak nampak dia. Jin ni makhluk yang kita tak nampak. Sebab ada cerita kawan dia pergi ke Badar. Dia berhenti satu tempat malam, dia masuk semaya, dia jadi imam. Tengah dia salat, tak ada orang, dia semaya sore dia. Waladhdallin. Bergepa masjid. Amin. Sudah dah tak ada orang ikut. Dia pun nak semaya sudah, takut. Nak tak sudah, takutnya pergi untuk imam, nak lari mana ni? Sudah juga patut lari lepas tu. Jadi kita berduk tengok di Nakhlah tu, kata aku ni kalau beri salat sekali lagi, dia jawab ke? Kita lari, dia kata nak gimana dah? Dia ajak makan malam, tak tahu jamu ke apa. Cari kerja kita. Jadi kita cepat-cepat lari balik. Baik, para jemaah sekalian. Daripada Nabi datang, tahun yang ke-10 Hijrah. Dengan Nabi kita berdoa, aku mengharapkan Allah Ta'ala keluarkan daripada zuriat mereka orang yang menyembah Allah Ta'ala berapa tahun? Tahun 10, tahun yang ke-13 Nabi Hijrah, tahun yang ke-8. Maknanya selepas 8, 13, 10 tahun. 10 tahun lebih kurang tak? Mana ahli matematik. Setelah selesai pembukaan kota Mekah, Nabi kita pergi ke Hunain.
Hunain ni satu kawasan tengah jalan tadi. Nanti kita nak pergi Jaranah esok, mungkin kita nampak pula. Padang Hunain tu kosong kawasan tu. Dia panggil Wadi Hunain. Ada perjalanan situ. Nabi pergi oleh kerana bilangan kita terlalu ramai, 12,000 tentera. Tentera Islam ni rasa kita tak akan kalah hari ni sebab 12,000. Lawan di Uhud 700 pun boleh lawan lagi. Waktu Ahzab 3,000. Tuan-tuan bila waktu pergi perang Badar, tentera Islam 300 orang, 300 beberapa belah orang. Dalam peperangan Uhud 1,000, tolak 300 munafik lagi balik, tinggal 700. Dalam peperangan Ahzab 3,000 Islam, 10,000 kafir. Pembukaan kota Mekah 10,000 datang daripada Mekah. Daripada Madinah 10,000 tentera nak ambil Mekah. Masuk pula orang Mekah pula, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, 2,000 lagi, jadi tentera Islam ada 12,000. Sebab itulah kita rasa kacang ya tu pokok Khaybar apa ni, Hunain ni. Dia tak tahu rupanya Malik ada seorang ketua dia ni, ketua yang Hunain ni tak apa cerdik, tapi bijak jugalah strategi dia. Dia buat perangkap sama. Sini. Jadi bila tentera Islam lalu je kau kena. Menyebabkan pecah kita tentera Islam. Cuma Malik ni tak cerdik. Sebab dia bawa semua. Anak dia, isteri dia, harta dia bawa belakang. Orang tua-tua kata jangan bawa. Kalau kita kalah kita nak lari macam mana budak-budak ni? Tak apa, kita memang tak kalah dah. Kita bawa ni nak suruh semangat sebab anak bini ini duduk belakang. Maknanya kalau apa-apa jadi, kita tak boleh lari. Rupa-rupanya nak jadi apa? Nak jadi tawanan kepada harta ghanimah kepada orang Islam. Dia bawa belaka. Alhamdulillah. Jadi bila mula-mula pecah tentera Islam, kena serah hendak pecah-pecah, akhir sekali dapat melintasi. Allah gambarkan dalam Quran, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tuni'akum syai'a. Tuhan kata ketika peperangan Hunain, kamu rasa bangga bilangan ramai, kamu tak dapat kemenangan. Jadi selesai daripada Hunain, Nabi terus kejar pergi ke Taif. Ini kali yang kedua datang ke Taif pada tahun yang ke-8. Ingat. Nabi kita kepung Taif ni selama 40 hari. Tak boleh nak masuk kota. Itu nama dia Taif, makna kota kubu pertahanan dia cukup mantap, tak boleh nak masuk. Berapa hari nak masuk tak boleh. Dan yalah orang sini kampung dia, pandailah dia panggil orang tikus. Akhir sekali Nabi kita SAW tanya para penasihat ke tentera, dia kata puak-puak sini macam saklap, macam serigala. Dia tahu lubang kat mana. Kalau muduk sini lagi, seorang orang kamu akan kena tangkap dia. Tapi kalau kamu balik, mereka tak akan menyerang kamu sebab dia duduk dalam lubang dia. Nabi terima pandangan. Nabi kata okeylah, kita baliklah. Tak ada okey dah. Nabi kata baik, kita balik. Kalau tunggu lagi pun tak dapat. Sahabat kata Rasulullah, nak balik buat apa? Nanti kita kepung lagi, habis makanan dia. Nabi kata tak apa, lawan lah. Esok kena serang lagi. Bila kena serang, barulah sahabat-sahabat akur. Tak apalah Rasulullah, kita baliklah kalau macam ni. Maka Nabi kita setuju nak balik. Ketika itu ada seorang sahabat nama dia Abu Bakrah